Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersiaran langsung secara bersemuka daripada Legasi Ilmu Gombak, Taman Gombak Ria. Nanti kalau dah boleh bersemuka, siapa yang ada kelapangan nak datang ziarah, datanglah kan. Tempat saya tak ada cantik mana pun. Okey, jadi kita tengok soalan hari ini kita akan bincangkan. Kalau yang dah print pun tak apa, yang tak print tu saya ada share juga kat situ. Tak ada masalah. Kan macam biasa kalau kamu ada nampak macam ada something wrong saya buat ke, ada masalah ke, kamu tegur sebab kadang-kadang saya ni tak apa nampak spek tak pakai ni. Okey. Jadi kita tengok kat sini nombor 1. Kita terus buat soalan senang tu. Soalan 1, soalan dia satu fungsi f dia beri soalan fungsi. Saya kalau fungsi ni favorite lah kan. Sebab fungsi ni antara topik yang boleh bagi kita markah kan. Sama dengan 3x tambah 2. Okey. Soalan dia cari nombor 1, dia suruh cari image. Image bagi 2. Ini kalau dekat sapuan ni, makanan ni sapuan. Kan? Dah macam biskut cismo je. Sekejap dia lanyak soalan ni kan. Objek bagi 5. Okey. Soalan pertama dia minta image kan. Soalan ni senang tapi kita explain sikit lah supaya kamu tak lupa kan. Okey. Dalam kita punya fungsi, yang fx keseluruhan ni biasanya kita kenali dia sebagai image. Manakala x saja, x ni adalah dia punya objek. Jadi kalau kamu tengok soalan ni, okay, dia minta image. Bila dia minta image, yang dia bagi ni adalah objek. Seolah-olah dia bagi x sama dengan 2, dia suruh cari fx. Gitu. Sama ni terbalik pula. Ni objek bagi 5. Maksudnya seolah-olah dia bagi ni adalah apa? Image. Jadi image adalah dia bagi fx sama dengan 5, dia suruh cari x. Gitu. Kita ubah soalan tu dalam bentuk yang kita mudah faham kat sini ya. Okey. Itu untuk soalan pertama. Markah dia pun 2 je. Jadi untuk yang ini kita terus masuk je f2. Okey, sama dengan 3 kali 2 campur 2 dapat 8. Settle, 1 markah. Yang ini fx sama dengan 5, maksudnya kita buat 5 sama dengan 3x campur 2. Sama dengan 5 tolak 2, 3, 3x dan x sama dengan 1. Okey, dapat 1 markah, 1 markah, 2 markah. Jadilah permulaan, pembuka bicara kalau soalan. Maksudnya kamu dah dapat markah pertama kamu untuk soalan kertas 1 ni. Okey? Boleh jadi dia beza sikit antara kita buat dengan kertas dengan dekat whiteboard ni. Whiteboard ni bila saya padam dia tak ada dah. Tak ada dah. Okey, kertas boleh. Tadi mana soalan tadi? Saya boleh buka balik. Kamu kena tengok semula recording lah nanti kan. Okey, kalau yang terlepas tu. Jadi kita terus pergi dekat soalan B. Boleh ke? Kalau kamu tak sempat, kamu kena stop saya. Sempat saya stop. Oh, ada azan lah. Oh, terperasan. Jadi kita berhenti sekejap lah. Bagi laluan kepada azan. Kamu boleh cuba buat soalan kejap. Okey, kita sambung semula. Soalan masih lagi dekat soalan nombor 1 B kan. Kita tengok B. Dekat soalan B ni soalan ni biasanya kalau kamu biasa buat latihan memang dah pernah jumpa banyak kali Dia bagi HX sama dengan AX tambah B dan juga dia bagi kat sini H kuasa 2X sama juga dengan 9X tolak 16. Okey. Soalan dia suruh cari A dan B. A dan B kat sini. Jadi cara dia senang Kita kena buat apa? Kita gunakan konsep yang saya panggil sebagai kita kena samakan ni. Kita sama dan bandingkan. Okey, bahasa Inggeris dia same compare. Bahasa Melayu sama dan bandingkan. Sama maksudnya apa? Kalau ini H, ini H square, H ni pun kena jadikan H square juga. H ni kena jadi H square juga. Jadi saya akan buat H square berdasarkan H. Jadi H square X sama dengan H darab dengan H. X. Ini kita panggil dia fungsi gubahan. Jadi H akan masuk dalam H. Bila H nak masuk dalam H, yang buka pun H juga. Payah agak cerita dia. H masuk dalam H, yang buka H, yang masuk H. Semua dia sendiri.
Kita buka kat mana? Kita buka dekat dia punya unknown X. Jadi saya akan buka A, buka tambah B. Yang masuk, dia juga yang masuk. H juga yang masuk. Siapakah H? AX tambah B. Jadi saya akan compare kan. Compare pula, expand dulu. Dia akan jadi A kuasa 2X tambah AB tambah B. Okay, sekarang kita dah boleh compare, iaitu bandingkan. Macam mana nak bandingkan? Kita akan bandingkan yang pertama, orang yang ada X dengan orang yang ada X kat sini. Kalau sini H square, sini H square, maka yang ini dengan yang ini mesti sama. Bila kita bandingkan, kita akan nampak. Apa yang kita nampak? Kesimpulan kita adalah A kuasa 2 sama dengan 9. Nampak? Jadi A adalah sama dengan 3. Macam tu. Okay, dapat dah A. Okay. Kemudian kita ambil apa pula? Orang yang tak ada X pula. Yang tak ada X. Yang tak ada X ni. Ini tak ada X. Jumpa dengan yang tak ada X juga. Sama-sama tak ada X. Jadi kat sini AB campur B sama dengan negatif 16. A kita dah ada 3. Kita substitute je kat sini. Jadi akan jadi 3B campur B sama dengan negatif 16. Maka 4B sama dengan negatif 16. B sama dengan negatif 4. Kan? Kamu akan dapat lagi 3 markah. Markah penuh untuk soalan ni adalah 5 markah. Okay? Sebab tu fungsi ni kita kena, penting juga. Kamu kena ulang kaji juga. Sebab antara soalan yang boleh bagi kau markah untuk 5 markah pertama kamu. InsyaAllah. Okay? Okay, boleh? Okay. Tanya sekejap ni. Boleh. Kan yang A kuasa 2 tu dia boleh faham dia sebab ada S. Yang A tambah B tu dia kuasa macam cakap B sama 16 tu tak ada. Mana? Ni? Cakap macam B tu sama dengan negatif 16. Dia tak boleh ataupun dia... Oh, tak boleh. Sebab dia kena compare dengan orang yang tak ada X. Semua orang tak ada X. Nampak? Jadi kita hanya fokus dekat sini. Bila fungsi dia pasal X, kita fokus pasal X. Jadi kat sini orang yang ada X dengan orang yang ada X. Yang tak ada X dengan tak ada X. Kamu tak boleh ambil B saja. Okey. Nampak? Sebab tu kadang-kadang belakang ni saja dia boleh jadi kuasa 2 tau. Kuadratik boleh. Dia akan jadi, dia bagi K kuasa 2 campur 2K tolak K. Dia jadi kuadratik. Nampak? Kita kena ambil semua. Iaitu kita ambil maksudnya orang yang tak ada X. Okey? Boleh Okey. Boleh. Okay. Kita masuk terus. Kita pergi dekat soalan seterusnya. Nombor 2. Ada Okey. Dia guna whiteboard yang ini yang letih sikit ni. Tak padam. Okey. Sebab tu, tapi saya tak mampu nak beli smartboard. Nantilah kumpul-kumpul duit sikit. InsyaAllah ada duit sikit nak beli smartboard senang. Kelebihan dia apa? Tak ada pun. Boleh padam matematik tu je. Okey. Nombor 2. Kita tengok nombor 2. Soalan nombor 2, topik berkenaan dengan apa? Quadratic function. Fungsi kuadratik. Dia bagi lakarkan graf fungsi kuadratik. Dia suruh lakar. Graf fungsi kuadratik dia bagi kat situ fx sama dengan 8 tolak 2 x tolak 4 kuasa 2. Okey. Bila soalan suruh lakar, apa yang soalan nak tengok sampai 5 markah? Dia nak tengok apa? Pertama, dia nak tengok kat sini apa yang soalan nak untuk lakaran graf. Okey. Yang pertama dia nak tahu, kamu buat first kali bentuk graf. Bentuk graf mesti betul. Kedua, bila bentuk graf betul, kuadratik. Jadi ada senyum, ada masam, ada positif, ada negatif, ada maksimum, ada minimum. Jadi kita kena tentukan pula titik dia. Sama ada titik minimum atau titik maksimum. Bila kita sebut titik, maksud dia nak tahu koordinat. Okey. Nombor 3. Okay, lepas tu adalah pintasan. Pintasan ada 2, iaitu pintasan X dan Y. Okey, untuk 5 kadang-kadang kamu letak X saja boleh ataupun letak Y saja boleh, tapi kalau boleh kita letak dua-dua. Cuma kena jaga-jaga. Dia ada jaga-jaga. Apa jaga-jaga dia?
Kamu kena jaga-jaga dengan dia bagi julat. Julat, bila dia bagi julat kena tengok. Julat tu mesti takat tu je. Jangan lebih, jangan kurang. Okey? Untuk soalan ni dia kata seterusnya nyatakan julat. Seterusnya maksudnya dia suruh lakar dulu. Dia suruh lakar dulu baru kita buat seterusnya. Jadi sekarang kita lakar dulu. Seterusnya nanti. Kita lakar dulu. Bila kita nak lakar perlu pertama apa? Bentuk graf. Bentuk graf kita dapat pada mana? Daripada persamaan kita iaitu dalam fungsi kuadratik kita ada fx sama dengan formula kita adalah a x campur p kuasa 2 campur q. Bentuk jenis bentuk kita panggil dia bentuk vertex. Okey, yang mana a ni dia akan berikan bentuk graf yang kita tengok mula. Bentuk yang mana? Kalau a positif senyum, a negatif masam. Okey. Yang dalam ni kita keluarkan sepatutnya dalam secara matematik kita keluarkan kita kena jadikan x tambah p sama dengan kosong. Kalau kamu nak hafal pun tak apa. Negatif p. Ini namanya adalah persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri, okey. Persamaan paksi simetri ini dia ada kaitan dengan yang belakang sekali. Belakang sekali Q ni adalah kalau betul-betul senang, ini nilai minimum atau maksimum sepadan. Sepadan maksudnya ikut graf ni lah. Okey. Jadi dua-dua ni yang Q ni bila minimum maksimum dia cerita pasal Y. Jadi bila kita combine dua-dua, yang ini X, yang ini Y, jadi negatif P dengan Q ni namanya titik minimum atau maksimum. Okey, itu untuk cerita daripada persamaan ni ya. Kemudian, dah dapat titik, pintasan pula. Pintasan macam mana? Ada dua kaedah nak buat. Yang pertama, yang paling favourite sekali, pintasan Y kita buat apabila X sama dengan kosong, manakala pintasan X pula pintasan X kita buat bila Y sama dengan kosong. Okey, untuk graf kuadratik, pintasan Y ni selalu ada, mesti ada. Pintasan Y ni mesti ada. Pintasan X tak semestinya ada. Kenapa? Sebab pintasan X juga dikenali sebagai punca, root. Punca ataupun nama dia adalah root. Dan kamu tahu kuadratik dia ada 3 jenis. Yang pertama, 2 punca nyata. Yang kedua, 2 punca sama. Yang ketiga, tiada punca, nampak? Ada soalan kuadratik yang tak dapat pintasan X. Jangan risau, memang tak ada pun. Sebab itu jenis yang tiada punca. Mungkin berlaku. Okey? Ini benda basic dia dalam untuk kita nak jawab soalan lakaran graf. 5 markah ni dia minta. 5 markah. Tapi biasanya lakaran graf 3 markah je. Mungkin ada soalan seterusnya lagi 2 markah. Okey? Kamu ambil nota ni kejap. Nanti saya nak jawab soalan ni. Ada soalan setakat ni sebelum kita jawab? Boleh? Boleh cikgu. Boleh? Saya padam ni je. Ni formula dia biar kamu masih lagi ingat ada terngiang-ngiang apa benda saya tulis tadi. Kataan terngiang-ngiang lama tak guna Okey. Langkah pertama kita susun. Bila kita susun dia akan jadi negatif 2 X tolak 4 kuasa 2 campur 8. Nampak? Okey. A negatif. Jadi bentuk graf kita masam. Sebab A negatif bentuk graf masam. Okey. Kemudian paksi simetri dengan Y koordinat. Ni kita panggil dia titik. Kat sini kita panggil titik maksimum lah. Maksimum kita adalah 4, 8. Okey, settle. Kemudian apa? Pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y apabila X kosong. X kosong dia akan jadi negatif 2. Itu akan jadi 4. 4 pula. Sorry. Negatif 4 kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya akan jadi 16 campur 8. Sini akan jadi negatif 24. Ini pintasan Y. Nama lain dia C. Pintasan X apabila Y kosong pula. Bila Y kosong, kita akan jadi negatif 2 X tolak 4 kuasa 2 campur 8. Untuk pelajar, untuk yang ini biasanya kamu tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, kamu kembang expand. Negatif 2 X kuasa 2 tolak 8X campur 16. Kemudian campur 8 sama dengan negatif
2x kuasa 2 campur 8x tolak 16 tolak 32 campur 8. Boleh ni C kita. Negatif 24. Ambil kalkulator, kamu faktor je benda ni. Kamu akan dapat X sama dengan 24, 2, 12, 12, 4. 12 dengan 4, 26. Okey. 2 dan juga 6. Okey. Ini boleh pakai kalkulator je, faktor. Okey. Lepas kamu faktor, ingat faktor ni kalau dapat maksudnya ada. Kalau tak dapat maksudnya tak ada. Bukan salah. Okey. Lepas tu saya kalau lakaran graf biasanya saya tak galakkan buat ni. Kalau kamu rasa nak buat pintasan X, buat. Yang wajib adalah takat C je sudah. Okey. Jadi macam mana nak lakar? Cara pertama kita nak lakar adalah bentuk graf dulu. Mana bentuk graf? Masam. Buat cantik-cantik, masam. Buat masam. Okey, nampak? Saya bukan buat koordinat dulu, saya buat graf dulu. Sebab graf, bila kita buat graf dulu, graf kita cantik, confirm cantik. Lepas kita buat graf, kita letak koordinat kita. Sini 4 dan 8. Lepas tu baru kita fikir paksi kat mana. Macam mana nak paksi buat? Bila nak buat paksi, kita boleh buat berdasarkan pintasan. Boleh ya pintasan. Dengar contoh, pintasan Y kita negatif 24. Negatif 24. Manakala pintasan Y duduk pada mana? X kosong. X kosong, ini 4. X kosong belah kiri. Negatif 24 punyalah jauh. Ini lebih kurang jauh juga. Ini cerita jauh lah. Negatif 24. Okay. Kalau sini negatif 24, sini 8. Kat mana kosong? Kosong antara tengah-tengah antara dua-dua ni. Sini lebih kurang. Saya pun tarik. Dekat kosong ni pula akan wujud dua pintasan. Namanya pintasan X. Apa? 2 dan 6. Jika semua dah okey, cantik. Ini kalau nak buat tak apa, putus-putus ni. Siap. Letak je sini fx dan sini x. Jadi graf kamu akan sentiasa cantik. Kenapa sentiasa cantik? Kita buat graf dulu. Ini kita panggil dia teknik melakar graf. Teknik melakar graf. Okey? Ada soalan? Setakat ni dulu. Tak habis lagi soalan ni. Cikgu. Ya, okey. Yang negatif 2x tambah 16 kan? Bukan tambah 8 kan? Tambah. Ni. Sini 16. kan? Tambah. 16 lah. 16. Sorry. Okey, betul. Cuba kamu cek betul tak faktor? Faktor betul tak? Dah salah ni. 2. Faktor. Patut saya faktor tak dapat tadi cikgu. Faktor mantu cikgu 62 faktor dia. Faktor dia betul? Faktor dia betul. Betul. Saya tadi dah bahagi siap dengan 2. Bila saya bahagi 2 siap, dia akan jadi 8 dekat tengah tu. Aduh. Nasib baik masih yang tegur tadi kan. Tidak ada masalah kan. Kamu tuntut kat akhirat nanti. Salah ajar. Okey, apa lagi? Ada lagi? Sebelum kita jawab soalan seterusnya. Boleh? Okey. Tapi kamu kena ingat sebagai tahu pintasan X ni dia kadang-kadang tak letak pun tak apa. Penting pintasan Y untuk melakar graf. Okey? Boleh Untuk soalan seterusnya dia kata apa jadi apabila fx lebih besar atau sama dengan kosong. Ini kita tak buat. Kita tak buat dah. Kita ambil daripada graf je. Kita ambil daripada graf. Kalau kamu tengok daripada graf ini, kan? Fx lebih besar pada kosong, kawasan dia kat mana? Lebih besar pada kosong maksudnya atas. Atas bila kita buat dalam posisi kuadratik, kita jumpa bulat ni kat ni kawasan dia. Ini kawasan Fx lebih besar daripada kosong. Nampak? Jadi kalau ini apa jawapan kita? Jawapan kita X adalah berada di antara 2 dan 6. Dah siap. Itu saja. Okey? Kalau lebih kecil bawah. Kalau bawah, 2 jawapan yang terpisah. Topik ketaksamaan kuadratik. Okey? Graf lah lain markah.
ketersamaan lain markah. Kalau kamu tengok ni secara logik ni maksudnya graf lakaran graf tu mungkin 4 markah, ni 1 je sebab graf dah ada, ambil letak je 1 markah je. Boleh? Okey. Ada soalan sebelum saya padam ni? Kita masuk soalan seterusnya. Okey. Okey cikgu. Okey, boleh Boleh? Okey. Dalam exam, kalau kamu jumpa, cuba tengok soalan nombor 3. Kamu tengok nombor 3 tu soalan, kamu jumpa soalan ni dalam exam, kertas 1, topik dia apa? Trigonometri. Saya bagi tahu kamu, kan? Bukan jangan buat, kamu kena skip dia. Kamu kena skip, kamu tulis itu KIV. Nanti buat. Okay? Bukan sebab susah. Dia bukan sebab susah. Sebab kita belajar, kita boleh buat. Tak ada masalah. Cuma, soalan trigo ni, dia kadang-kadang dia drag masa. Dia ambil masa untuk kita jawab. Kan? Ambil masa maksudnya, sepatutnya 5 markah ni kita buat dalam masa 5 minit. Kan? Trigo kalau kamu buat, dia boleh pergi sampai 10 minit. Dia rugi masa. Okay? Kita kena pergi dulu, dapatkan markah yang lain dulu, kemudian kita patah balik. Okay? Kena ingat bukan saya nak skip ni tak kan? Tengok nombor 4 terus. Kita pergi nombor 4. Bila jumpa nombor 4 kamu tengok pun tahu janjang. Janjang boleh buat. Janjang boleh buat. Okey? Dia topik form 5 yang bahaya topik form 5. Kertas 1 ni bahaya topik form 5. Kertas 1 topik form 4 jalan dulu. Okey? Nombor 4 kat situ mana bahasa Melayu? Okey. 1 janjang aritmetik dan 1 janjang geometri. Ada 2 1 janjang aritmetik dan 1 lagi janjang geometri. Baik. Mempunyai sebutan pertama yang sama. Jadi kalau yang ini A, ini pun A juga. Beza sepunya dan nisbah sepunya kedua-duanya kedua-dua janjang itu juga sama. Apa tambah ayat sendiri. Jadi ini D sama dengan R. Sama. Berapa dia bagi nombor dia? 1/4. Ini semua 1/4. Sama. Cuma yang ni D ni R. Itu beza dia. Sebutan ke-9 janjang aritmetik itu, janjang aritmetik T9 adalah sama dengan 10. Manakala sebutan ke-11 janjang itu tu siapa? Baca balik. Aritmetik. Aritmetik. T11 janjang itu sama dengan jumlah n sebutan pertama janjang geometri. Jumlah n sebutan maksudnya hasil tambah. Jumlah n sebutan pertama iaitu Sn. Cuma ini kena jaga-jaga. Mamat ni janjang aritmetik. Mamat ni janjang geometri. Dia ambil maklumat belah sana, dia ambil maklumat belah sini. Okey? Sebab tu saya kalau soalan exam ni saya lagi suka kalau kamu dapat yang dua bahasa ni, sebab dua bahasa kadang-kadang kita baca bahasa Melayu tak faham sangat. Baca bahasa Inggeris kan? Boleh faham sikit. Kalau tak faham juga dua-dua bahasa, angkat tangan, ada bahasa lain. Okey? Bacalah dua-dua kali. Okey, kita tengok. Yang pertama soalan dia cari sebutan pertama. Okey. Bila cari sebutan pertama, kita akan tengok satu maklumat yang dia bagi yang mudah. Yang mudah biasanya yang ini. Yang kita boleh gunakan formula. Jadi T9 adalah sama dengan 10. Apa formula T untuk janjang aritmetik? Tn adalah A tambah N tolak 1D. Jadi kalau T9, maka T9 sama dengan A tambah 8D. Itu A T9. Saya ganti kan. A kita tak tahu. D kita tahu 1/4.
sama dengan 10. Jadi ni 8 bahagi 4, 2. A campur 2 sama dengan 10. Maka kita dapat A kita adalah sama dengan 10 tolak 2 dapat 8. Boleh Okey. Kamu akan nampak tu. Jadi dah dapat A 8. Jangan lupa takut nanti guna balik kita tulis sini. Kau 8. Dah tahu. 8. Okey. Seterusnya soalan B. Cari nilai N. Okey, bila nak cari nilai N kat mana nilai N? Sekejap Oh ni. Ni nilai N. Nak cari nilai N kita kena pakai formula yang ini. Jadi formula yang ini pula saya akan gunakan T11 sama dengan Sn manakala T11 adalah berkenaan dengan janjang aritmetik. Jadi kalau T11 adalah sama dengan A tambah 10D. A tambah 10D. Jadi kita boleh buat kat sini kejap. A kita 8, 10D 1/4 boleh campur ni. Berapa ni? 10. 10.5. 10 point ni 10.5 dua-dua ni. 10.5. Okey. 10.5. Boleh pecahan tak? Pecahan. Berapa pecahan dah? Sebab dia bagi pecahan ni. Satu per 2. 21/2. 21/2 sama dengan Sn. Apa formula Sn untuk janjang geometri? Sn sama dengan A. Kita ambil 1 tolak R per dengan 1 tolak R. Okey. A kita 8. 1 tolak 1/4 kuasa N per 1 tolak 1/4. Okey. Sapuan. Tolong kira pecahan ni je. Pecahan ni. Ni. Muhammad ni. 8 per dengan 3/4. Oh, 32/3. Tak boleh kecil kan? 32/3. 1 tolak 1/4 kuasa N. Oh, tak boleh kecil, tak boleh kecil. Jadi kat situ nak cari N, kita kena kumpulkan dia orang bawa belah sini. Saya akan kumpulkan ni. Darab silang lah. Naik atas. Ni turun bawah. 3 darab 21, 63. 32 darab 2, 64. Sama dengan 1 tolak 1/4 kuasa N. Oh, cantik. Nombor cantik, nombor cantik. 1/4 ni sebab dia negatif, saya akan pindah ke sebelah. Dia akan jadi 1/4 kuasa N. Sama dengan 1 tolak 63/64. Jadi yang tinggal 1/4 kuasa N sama dengan 1/64. Okey, jadi soalan dah bertukar topik, dah jadi apa? Indeks. Kan? Untuk soalan indeks, kamu boleh, kalau ada satu kat atas ni, kita boleh buang je satu tu. Sebab soalan ni kita bandingkan nak dapat N kan. Jadi kamu boleh jadikan 4 kuasa N sama dengan 64. 64 4 kuasa 3 sama dengan 4 kuasa 3. Jadi jawapan kita N sama dengan 3. Kalau nak pakai log pun boleh. Okey, cuba perhatikan kejap. Ada soalan tanya dulu sebelum kita pergi pada soalan seterusnya. Cikgu. Ya. Cikgu macam mana cikgu tahu cikgu yang pakai formula hasil tambah 1 tolak R? 1 tolak R. Okey, formula ni kita biasanya formula ni kita kena buat bawah ni kita jangan negatif. Kita mesti positif. Bawah ni mesti positif. Jadi kalau R kita 1/4, kita congaklah nak 1 tolak R ke R tolak 1. Oh, dia ada 2 formula. Baik cikgu. Okey, dia ada 2 formula. 1 tolak R, satu lagi R tolak 1. Kan? Kita kena elakkan bawah dia negatif. Itu saja. Okey. Ada lagi? Jadi kamu sebenarnya dah saya buat ni supaya kamu ada
ada apa? Idea lah kalau nak jawab topik apa, nak fokus topik apa yang boleh jawab. Topik apa nak push dulu. Kan? Boleh Okey. Janjang antara boleh push. Kan? Janjang boleh push, fungsi boleh push, kuadratik boleh push, fungsi kuadratik boleh push, trigo jangan push. Okey. Jadi kita terus pergi dekat soalan seterusnya nombor 5. Topik apa nombor 5? Nombor 5. Allah, saya lupa nak share. Dah jauh dah. Kamu tak tegur pun. Yang tak ada soalan tu macam mana? Aduh. Cikgu. Yang 1/4 N tu kan. N tu untuk 1 dengan 4 kan cikgu. 1/4 N ni. 1/4 N ni sebenarnya dia 1/4 N. N. Macam tu. Pasal macam ni dia boleh jadi 4N cikgu. Sebab 4N sebab 1 dengan 1 ni kita sama, nampak kiri kanan. N tu untuk dulu kan cikgu sebenarnya. Dia untuk dulu, tapi bila jadi macam ni, dia dalam indeks kalau 1/1 kita boleh mati je. Dia macam darab silang nanti. Bila dia darab silang yang tinggal 4 je lah. Kat sini. Nampak? 1 kalau nombor lain tak boleh 1 je. 1 sebab dia 1 sebenarnya adalah melibatkan kuasa negatif sebenarnya. Dia melibatkan kuasa negatif. Jadi negatif dengan negatif mati sama di situ dia. Boleh Boleh cikgu. Kat saya kena letak nombor. Saya terlupa nak scroll habis. Ingat kamu dah ada, yang tak ada tadi macam mana? Okey, nombor 5. Okey, tengok nombor 5 tu kan. Okey. Terus padam dulu, tengok nombor 5. Sementara tu boleh tengok soalan tu. Nombor 5 topik dia adalah berkenaan dengan hukum linear. Hukum linear antara topik yang kalau dalam kertas 1 memang kamu kena buat macam mana pun. Sebab antara soalan yang memang wajib jawab, memang wajib jawab pun. Tapi pelajar kena jawab sebab apa? Memang boleh dapat ni. Memang boleh dapat antara topik yang mudah lah. Kan? Dalam AMAT kertas 1. Kertas 2 pun sama. Hukum linear memang kamu kena jawab lah exam. Pendek kata dia jawab kata hukum linear sebab hukum linear antara topik yang boleh bagi markah kat kamu kan. Okey. Kita tengok hukum linear kat sini nombor 5. Nombor 5 kat sini kamu tengok dia ada bagi graf. Kemudian graf dia 1/y dengan x kuasa 2. Ada koordinat dia bagi kat situ 1, 5 dan juga 3, 9. Okey, pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan ada persamaan y sama dengan 1/px kuasa 2 campur q. Okey. Jadi kalau kamu tengok dia benda dia bagi soalan dia yang pertama cari nilai P dengan Q. Okey, bila suruh cari nilai P dan Q, kita kena samakan persamaan ni yang tak linear ni kepada bentuk linear. Okey, macam mana nak buat? Kita tengok dia punya paksi Y dia. Kalau paksi Y dia 1/y, macam mana yang ini pun kena jadi 1/y. Jadi Y macam mana nak jadi 1/y? Okey, ini kamu kena cam Y sebenarnya dia adalah Y/1. Y sebenarnya adalah Y/1. Jadi nak jadi 1/y, kita terbalikkan je. Terbalikkan jadi terus 1/y. Cuma kena adalah kalau belah kiri terbalik, belah kanan pun kena terbalik. Dia jadilah Px kuasa 2 campur Q. Nampak? Kan? Ini dah jadi kita punya apa? Bentuk linear. Yang mana yang ini kita punya Y, yang ini kita punya X, betul kan? Boleh check, betul? Ini kita punya X. Sebelah X adalah M kecerunan tambah C. Nampak? Bila dah jadi macam ni, maksudnya kita boleh gunakanlah koordinat-koordinat ni untuk cari. Contoh, ada pelajar cikgu nak cari P. Kalau nak pakai kecerunan boleh? Boleh buat kecerunan. Contoh kamu buat cari kecerunan kat sini. Kecerunan M sama dengan 9/5
3 tolak 1. Kita pakai formula keturunan yang biasa kan, iaitu X1, Y1, X2, Y2. Formula kita Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kan? Kan dapat sini 4/2 dapat 2. Betul ke? Kan? 2. Jadi terus kesimpulan kita dapatlah siapa? P. Oleh sebab itu P sama dengan 2. Nampak? Bila P sama dengan 2, kita dah boleh masukkanlah. Kalau kamu tengok ke sini, persamaan ni nak cari apa? Q. Q adalah C. Jadi kita boleh buat. Siapa Y? Ambil mana-mana koordinat. Contoh saya ambil 1, 5. Y saya adalah 5. M tadi dah kira. M 2. X kita berapa? 1. Tambah C kita adalah Q. Terus boleh buat. Jadi Q sama dengan 5 tolak 2 dapat 3. Siap. Sebab tu saya kata hukum linear memang best. Sebab apa? Kamu tengok. Ni saja markah dia 4. Yang ni 2 ni 4 markah. Okey. Ini pun topik tingkatan 4. Sebab tu topik tingkatan 4 ni dia penting dalam kertas 1. Seterusnya tentukan sama ada titik 40 berada di atas garis lurus itu ataupun tidak. Jadi tanya titik 40. Kalau soalan B, titik kita 40, kita kena tahulah 40 ke 410. 410. Macam mana 40 pula Jadi siapa 4? 4 ni adalah paksi X kita, iaitu X kuasa 2. 10 ni adalah 1/Y. Okey, jadi kita buat apa? Kita ganti masuk saja. Cuma bila ganti masuk, kita dah ada 1/Y sama dengan P dah ada 2, X kuasa 2, C pun dah ada, campur 3. Kita dah ada persamaan. Jadi kita masuk. Masuk terus je. Tapi jangan pindah-pindah sebab kita kena sahkan dia betul atau tidak. Jadi pindah. Maksudnya 1/Y dia ni, paksi Y kita 10 sama dengan 2, paksi X kita 4. Macam tu. Campur 3, kita akan dapat 10, sini 11. Jadi maksudnya 10 dengan 11 tak sama. Nampak? Bila tak sama maksudnya adakah dia memenuhi persamaan tu? Dia tak memenuhi persamaan tu. Bila dia tak memenuhi persamaan tu maksudnya apa? Dia tidak berada. Jawab tidak sudah. Soalan dia tanya, berada di atas garis lurus itu atau tidak? Dia tak. Ada tidak? Kan? Ya tidak. Jawapan ya tidak. Kamu jawab apa? Tidak. Ditanya tak kenapa? Tak. Tapi kita bagi sebab. Lepas tu markah dia 2 markah. Boleh? Dan soalan ni, soalan pengesahan ni selalunya dia tanya dalam topik koordinat. Soalan pengesahan ni biasanya kebanyakannya dia akan tanya dalam topik koordinat. Koordinat kemudian pasal apa? Pasal locus. Selalu kamu jumpa soalan yang macam ni lah. Tapi dalam koordinat. Kalau dia suruh kamu buat persamaan locus, dia buat persamaan locus kamu dah buat. Lepas itu dia bagi koordinat. Dia kata adakah koordinat tu berada dia dalam locus tu. Kamu kena test. Macam ni. Sama tak kaedah dia? Okey. Ada soalan? Sebelum kita pergi 1/1 tu sama dengan Y lah kan cikgu? Mana-mana? 1/Y. 1/Y ni maksudnya kalau dari pergi kita samakan adalah Y besar iaitu paksi Y. Yang ini adalah X besar iaitu paksi X. Berdasarkan paksi X dan paksi Y. Jadi kita tak payah ganti X kuasa 2 bagai kan cikgu? Tak payah. Jangan pergi ambil 4 ni. Sebab tu saya tulis ni. Jadi kalau kamu nak ganti dekat sini pun tak apa, nak ganti kat sini pun tak apa. Tapi jangan pergi buat pula, pergi kuasa 2 pula. Jangan. Baik cikgu. Terlupa pula saya cikgu. Dah lama dah dia form 4 belajar. Dah nak exam trial ni, jangan main-main. Boleh? Okey. Boleh cikgu. Saya teruskan soalan seterusnya nombor 6. Okey. Nombor 6 ni antara soalan yang agak mudah dalam topik sistem persamaan. Kamu tahu kan sistem persamaan kamu untuk KSSM kamu ada yang 3 unknown tu. Kan? Tapi yang ini dalam set ni saya ambil yang 2 unknown.
Okay? Sebab yang 3 unknown tu biasanya dia lebih favorite kalau dia duduk dalam kertas 2. Yang 3 unknown tu dalam kertas 2. Yang 2 unknown ni kertas 1. Okay? Kita tengok soalan nombor 6 kat sini. Saya share ya. Saya lupa share lagi. Itu je nombor 6. Sikit je. Okay. Apakah soalannya? Bagi selesaikan persamaan serentak berikut. 4x tambah y tambah 8 sama dengan x kuasa 2 tambah x tolak y sama dengan 2. Okey, tengok Macam mana kita nak buat? Kamu kena ingat ni, simple je. Apa-apa persamaan serentak, kalau ada 2 unknown, maksudnya kena ada 2 persamaan. Kalau ada 3 unknown, kena ada 3 persamaan. Dia macam tu. Soalan ni dia hanya ada 2 unknown. Bila 2 unknown maksudnya dia kena ada 2 persamaan. Mana persamaan dia? Kita akan ambil yang ini, kita samakan dengan yang paling mudah. Untuk yang pertama, akan 4x campur y campur 8 sama dengan 2. Dan satu lagi sama juga, kita ambil yang ini pula. Kita mesti samakan dengan yang paling mudah. Jangan samakan 2 orang ni, payah cerita dia. Okay? Jadi kita akan jadi x kuasa 2 campur x tolak y sama dengan 2. Jadi dua-dua ni kita boleh buat persamaan serentak. Kalau kamu tengok lebih kurang pun kamu akan dapati kita teknik apa kita nak guna? Kita akan guna teknik penggantian. Nak ganti siapa nampak? Kita akan gantikan, saya akan pilih y kat sini. Sebab apa? Dia seorang je. Kalau buat x 2 kali kena buat cerita. Dah 2 kali. X adalah pecahan pula tu. Jangan buat kerja. Jadi kita buat y sama dengan sini negatif 4x 2 tolak 8 negatif 6. Okey, dekat sini y tempat y ni kena gantikan dengan yang ni. Ni saya akan buka dulu. Jadi x kuasa 2 campur x tolak sama dengan 2. Yang tempat ni masuk. Negatif 4x tolak 6. Jadi kita dah boleh kembangkan yang ini dulu. X kuasa 2 tambah x campur 4x campur 6. Kuadratik jadikan general form. Tolak 2 sama dengan 0. Jadi x kuasa 2 campur 3x campur 4 sama dengan 0. Boleh faktor. Boleh faktor x kuasa 2 4 maksudnya betul ke? Mana 3 5. Patut saya rasa pelik tak ada faktor. 1 campur 4 5. 3 pula pergi letak kan. Okey. Baru boleh faktor. 1 dengan 4 positif jadi x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 4. Okey, dapatkan nilai y sepadan. Sebab kita nak selesaikan, dapatkan nilai y sepadan dia. Kat sini saya akan buat bila x sama dengan negatif 1, y dia sama dengan negatif 4 kali negatif 1 tolak 6 akan dapat 4 tolak 6 negatif 2. Apabila x sama dengan negatif 4, y sepadan dia adalah sama dengan negatif 4 darab negatif 4 tolak 6. 16 tolak 6 dapat 10. 2 jawapan kat sini habis. Okey, sebab tu topik ni antara yang best juga. Nampak? Semua markah dia berapa? 5, 5, 5, 5. Kan? Untuk lulus kamu kena jawab 8 soalan. Soalan 5 markah ni. Kan? Tapi soalan 5 markah tak adalah 8. Sikit je. Lepas tu dia ada soalan 6, ada soalan 7, ada soalan 8. Okey? Ni kalau kamu tengok antara yang senang lah dalam topik, kita panggil topik apa? Topik sistem persamaan tingkatan 4, bab 3. Boleh Ni senang ikut Okey. Kita laju sikit ni. Kita pergi soalan nombor berapa dah? 6, nombor 7. Nombor 7 tak ada ke? Sekejap, tengok. Saya bagi tak nombor 7? Oh, tak ada. Terus 8 Maksudnya nombor 7 tu kalau tak ada, saya buang lah tu. Saya buang maksudnya topik yang biasanya saya buang adalah kebarangkalian.
Saya tak suka kebaran kalian. Kebaran kalian yang biasa tu. Yang kena buat gambar raja pokok ke cikgu? Yang tu mengarut dah. Nasib baik cikgu buang. Saya buang. Kan? Sebab saya target kalau markah dia 5, buanglah. Nanti markah penuh dapat 95. Okey. Dia sebenarnya kita nak jawab exam dia bukan nak dapat 100% pun. Nak 90 je. Kita kena berani buang. Ada 2 soalan boleh buang. Okey. Nombor 8. Nombor 8 soalan dia Form 5. Form 5 topik pertama iaitu sukatan membulat. Itu dia ada gambar. Turun. Gambar A, B, C, D. Theta. Okey, ngam. Okay, apa lagi dia bagi maklumat? Okey, untuk topik yang ada gambar rajah macam ni, kan? Kamu step pertama yang terbaik kamu label. Label selagi boleh. Dekat gambar tu kau label je selagi boleh. Apa dia bagi kau label. Jangan baca je, baca tengok tak edit. Jejari 10. Jadi sini 10, sini pun 10. Ni dua-dua jejari ni. Okey. Kemudian dia bagi nisbah AD 3. Okey. AB 5. Jadi ni 3, ni 5. Sini akan jadi 5 tolak 3, 2. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan nilai sebenar untuk nisbah, kita jadikan dia pecahan. Ni 3 daripada semua 5 bahagian. 3/5, 2/5. Ini darab 10, darab 10. Saya akan dapat sini 6, sini 4. Okey. Jadi bila dah dapat 6 cantik lah tu. 6 paling suka lah. 6 best. 6 kenapa saya kata 6 best? Sebab segitiga bersudut tegak kita ni kita boleh lengkapkan dengan Pythagoras theorem yang kita dah hafal. Tak payah buat. 6, 10 kita hafal. 6, 8, 10. Dah letak 8. Kan? Sini apa tadi? 4. Banyak dah dapat ni. Soalan yang dia minta yang pertama, cari nilai theta. Nilai theta kalau ada segitiga bersudut tegak kita pakai trigonometri. Kan? Semua ada, nak pakai sin boleh, cos boleh, tan boleh. Okay? Cuma yang terbaik antara tiga-tiga orang nak cari sudut, saya akan gunakan tan. Sebab tan ni dia mewakili sin dengan cos sekali. Senang. Jadi tan adalah 8/6. Jadi theta sama dengan tan negatif 1 kurungan 8/6. Kalau nak kecilkan pun tak apa. Berapa dapat? Cuba tekan. Ini 8/6 lebih pada 1. 53.1301. 53 bagi 2 tu 4 13. 13. Okey, 53.13. Okey, tapi dia bukan nak dalam sudut. Dia nak dalam rad. Okey, mode calculator jangan tukar ni jadi rad. Kamu tukar ni jadi rad tak tepat nanti. Kan? Sebab kamu dah bunda. Kamu tukar mode calculator kamu tu. Pergi dekat mode calculator, tukar jadi rad. Degree tukar jadi rad. Terus ambil jawapan dia. 0. Ni 45 0.8 ke 9 berapa ni? .9. 0.9 berapa? 9? 27. 27. Satu lagi? 3. Okey, red macam tu. Dia tak payah ni, jangan darab ni darab dengan 180 darab dengan pi bahagi 180 jangan. Kan? Dia jadi kecil, dia lain takut lari belakang. Okey. Kemudian soalan dia seterusnya iaitu hitung luas kawasan berlorek ni. Luas, dan saya selalu bagi tahu kamu kan, dalam kelas mat saya pun kalau soalan luas biasanya kita kena ketengahkan idea kita melalui lukisan. Tunjukkan yang kamu pandai melukis sikit. Iaitu luas kawasan berlorek sama dengan semua tolak segitiga gitu. Nampak? Lukisan sikit. Semua perlu ada apa?
perlu ada sudut 0.9273 jari 10. Kalau segitiga nak cari luas perlu ada lebar dengan tinggi je. Sini 6, sini 8. Cukup. Formula yang berkaitan, luas sektor 1/2 jejari R kuasa 2 theta. 9273 tolak dengan 1/2 6 kali 8. Okey? Tolong saya. Apa jawapan dapat? Kecil je ni. Kecil je kan? Jawapan dia. Saya dapat 1.635 cik. Cik sangat je. Kecil sangat. 1.635. 635. Kecil sangat. Betul ke? 50 Saya sampai dapat 22.37. 20? Itu saya salah. 20 apa? 22.37. Okey, jap saya congak Ini lebih kurang 50. 50 darab dekat-dekat 1. Maksudnya jawapan dia mesti kurang pada 50, 40 lebih sini. 46.365 yang Sini 1/2 ni 3 darab 8. 3 darab 8 24. betul cikgu. Okey, dalam 20 lebih Berapa 20 apa? 22.37. 22.37 kan? Unit cm kuasa 2. Okey. Cikgu. Ya. Yang formula sin theta tolak theta tolak sin theta tu yang formula mana cikgu? Oh, theta tolak sin theta tu formula luas bearing. Luas bearing bukan macam ni, dia macam ni. Dia kena macam tu. Nampak? Ini luas bearing. Yang ni luas segmen cikgu. Yang ini dia potong duanya tu. Oh. Kalau nak pakai luas bearing boleh juga, kena bahagi 2. Sudut ni kena darab 2. Dia jadi lain. Gambar dia macam tu. Dia dah belajar jauh ni cepat lupa cikgu. Memang sebab tu kita kena ulang-ulang. Kan? Sedangkan kalau kamu simpan benda kat komputer ataupun handphone pun, nak cari balik lupa nama file, masak. Kau search. Jenuh search. Kamu selak tak jumpa. Cari gambar. Contoh gambar WhatsApp sekalipun. Saya kalau cari penat. Lupa letak mana. Dah lama kan. Jadi kita kena selalu tengok balik. Okey? Sekejap saya tengok. Kita tengok soalan seterusnya. Sementara saya padam boleh tengok-tengok kejap. Tengok kejap soalan tu. Seronok dia buat motor laju ni. Ada roadblock depan ni. Ada roadblock. Yang belah sana ada roadblock. Belah sini pecut. Soalan nombor 9. Okey, nampak? 9. Okey, betul. Takut saya share salah soalan. Topik apa? Garis lurus. Pembezaan ni cikgu. Ya, betul. Pembezaan. Garis lurus 4Y campur X sama dengan K ialah garis normal kepada lengkung Y sama dengan 2X tolak 1 kuasa 2 tolak 3 pada titik A. Jauh. Ya, dengar. Okey. Apa cerita dia? Bila dia bagi tahu normal dan dia bagi lengkung, formula yang berkaitan dengan dia adalah keturunan tangent. Pula. Kena ingat normal tak ada formula berkaitan dengan lengkung, tak ada. Normal tak ada, jenuh lukis, tak payah lukis. Keturunan tangent adalah sama dengan dy dx. Bagi lengkung tertentu, keturunan tangent. Keturunan tangent pula ada kaitan dengan keturunan normal, iaitu m tangent darab dengan m normal sama dengan -1. Sebab apa?
dia adalah berserenjang antara satu sama lain. Okey. Jadi kesimpulan kita, fokus kita dekat kat sini adalah dia punya kecerunan. Macam mana nak tukar kecerunan? Kita tukar jadi YMX plus C boleh? 4Y sama dengan negatif X campur K. Jadi Y sama dengan negatif 1/4X campur K per 4. Dapat kat sini adalah M normal sama dengan negatif 1/4. Sebab dia kata benda ni normal. Nampak? Kan? Jadi kita dah ada M normal. Formula kita kalau kena kait dengan yang ni, kita kena ada dy dx kat sini. Kan? Bila dah dapat dy dx kat sini, sini kena jadi M tangent. Jadi saya akan tukar M normal, tukar kepada M tangent adalah kita songsangkan dia. Negatif songsang jadi positif. 1/4 songsang jadi 4. Songsang. Total songsang namanya. Kita songsang total. Songhang. Songsang. Okey. Dapat kecerunan tangent. Nak samakan dengan siapa? dy dx. Nak buat dy dx, kalau jumpa Mamat macam ni, nak buat dy dx dua cara. Cara yang paling favorite, selagi kamu mampu kembangkan. Kalau mampu kembangkan. Y sama dengan contoh, mampu kembang. 4x kuasa 2 tolak 4x campur 1 tolak 3 sama dengan 4x kuasa 2 tolak 4x tolak 2. Kalau mampu kembang. Kalau tak mampu kembang, pakai kurungan. Dy dx sama dengan 8x tolak 4. Okey? Dah dapat dy dx ni, dah boleh pakai formula ni. Samakan dia orang ni. Jadi kesimpulan kita, oleh sebab itu 8x tolak 4 sama dengan 4 ni. Jadi 8x sama dengan 8, x sama dengan 1. Okey? Bila x sama dengan 1, y-nya mana? Y nak ambil yang ni ke y? Y yang ni tak lengkap, ada k. Kita ambil yang ni. Jadi y kita adalah sama dengan 2 kali 1, 2 tolak 1, 1 kuasa 2 tolak 3 dapat negatif 2. Jadi koordinat A kita adalah 1, negatif 2. Okey? Tengok dulu yang ini sampai ni kita buat ni 4 markah ni. Okey, boleh faham, kita boleh faham? Cikgu, Ya, okey. K belum siap. Okey, okey belum siap. Okey. Nak dapat 4 markah mimpi. Okey, dah dapat koordinat A. Okey, K belum siap, masuk sini. Kan? Jadi masuk sini kita akan dapat K sama dengan 4 kali Y. Negatif 2. Kemudian campur X kita 1. Dapat jawapan negatif 8 campur 1. Dapat K dia negatif 7. Okey, selesai. Ada soalan? Boleh? Ini pembezaan, baru belajar juga ni. Kan? Okey. Teruskan Teruskan soalan B. Soalan B dia sebenarnya senang je sebab 2 markah je. Kenapa senang? Dia minta apa soalan B? Persamaan tangent. Apa formula untuk persamaan tangent? Persamaan tangent. Okey, persamaan tangent adalah sama dengan persamaan garis lurus. Garis lurus apa? Y sama dengan MX tambah C. Cuma M kita adalah M tangent. Dah ada belum M tangent? Dah ada. Mana? 4. Ini dah senang. Jadi Y sama dengan 4X tambah C. Macam mana nak cari C? Ambil koordinat dia. Mana koordinat ni? Nah, pakai ni. Masukkan je. Y negatif 2. X dia 1. Dapat C, jadi C kita akan dapat negatif 2 tolak 4 negatif 6. Jawapan dia Y sama dengan 4X tolak 6. Ini kita panggil dia persamaan tangent. Kamu kena ingat persamaan tangent dan persamaan normal, kedua-duanya adalah garis lurus. Sebab kalau kita ada lengkung macam ni, contoh, kan? Kalau ini dia punya tangent, maka dia punya normal dia mesti
90 darjah dengan tangent. Sebab itulah dua-dua ekor tu, tangent dengan normal tu adalah garis lurus. Boleh? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 10. Wow, pengamiran. Okey. Kita minum dulu. Kamu tengok soalan ni, cuba kejap. Okey, kita masuk soalan seterusnya. Nombor mana kertas saya? Tertinggal. Kan? Nombor 9 dan nombor 10. Okey, nombor 10 cerita dia pasal apa? Pengamiran. Pengamiran. Kita tengok. Ada yang dah buat? Dapat ke? Susah agak soalan ni. Okey. A diberi bahawa Y sama dengan 2X tolak 1 per X kuasa 2 dan dy dx sama dengan 2gx dan soalan dia cari pengamiran 1, 2gx. Okey, pengamiran 1, 2gx. Kita tengok ini apa dia bagi dan apa dia tanya. Benda pertama, dia nak pengamiran gx. Bila dia nak pengamiran gx, fokus kita kat mana G? Kat mana G? Okey, tengok. G dekat sini. Nampak? Jadi kalau pengamiran gx sini, kamilkan. Nampak? Bila kamu dah kamilkan tu, baru kamu tengok apa formula yang berkaitan. Formula berkaitan dia adalah Y sama dengan pengamiran dy dx. Ini kita panggil dia persamaan lengkung. Formula persamaan lengkung, nampak? Kat sini kamu akan nampak ni. Nampak? Pengamiran dy dx adalah Y sama dengan, dalam pengamiran 2 ni kita boleh keluarkan gx. Nampak? Soalan nak apa? Pengamiran gx saja, 2 tak nak. Pindah 2 ke sebelah. Per 2. Dapatlah pengamiran gx. Okey. Jadi pengamiran gx kita dah sama dengan apa? Sama dengan y kita bahagi 2. Y kita bahagi 2. Saya ambil y bahagi 2. Jadi saya akan dapat itu 2x tolak 1 per dengan 2x kuasa 2. Sebab bila kita bahagi 2, yang terlibat bawah je. Okey. Dia ada nombor. Bila ada nombor, kita pun kena letak nombor 1, 2. Jadi kamu dah nampak apa kegunaan nombor. Nombor tu kena ganti lah. Jadi saya akan gantikan 2 dulu. Tengok, gantikan 2. Congak je. 4 tolak 1, 3. 2 kali 4, 8. Tolak. Ganti 1. 1, 2 tolak 1, 1. 1, 2. Jadi kita akan dapat jawapan kita 3/8 tolak 4/8. 3 tolak 4, negatif 1/8. Siap. Okey. Itu macam soalan tu minta. Macam tu je ke? Macam tu je. Saya siap buat pembezaan lagi cikgu. Markah dia 2 je. Ini pun tak balai dah sebenarnya. Panjang tak ni? 2 je markah dia. Kamu buat perbezaan kat mana? Bezakan Y tu. Cikgu. Jangan. Kamu bezakan Y habis. Jangan. Dia jangan buat ni. Kalau dia bagi Y, dia bagi dy dx. Kan? Lepas tu dia minta pengamiran. Kamu jangan buatlah bezakan. Kadang-kadang ada persamaan memang tak boleh beza pun. Tak boleh buat bezaan dia. Ada soalan dia. Jaga-jaga. Bahaya. Okay. Sebab dia bukan minta dy dx. Dia minta apa? Pengamiran gx. Tu kena faham. Boleh? Jadi kalau kamu tengok formula ni, ini formula ni, dia y sama dengan pengamiran dy dx. Dia turun tau. Dia turun. Maksudnya kuasa dia akan turun. Jadi kalau kita naikkan, kalau kita bezakan contoh y
Bila kita bezakan dia akan dapat apa? dy dx. Kita beza lagi kita akan dapat d2y dx kuasa 2. Nampak? Dan ini perbezaan. Bila kita patah balik dia penggambaran. Dia penggambaran. Penggambaran ni sama dengan yang ni. Penggambaran ni sama dengan yang ni. Macam tu. Dia patah balik. Okey, sebab tu dia boleh tanya soalan pasal benda ni dia boleh tanya. Cuma kamu kena ingat formula dia. Yang favorite dia tanya adalah persamaan lengkung. Okey. Kita tengok B pula. Apa dia minta? B. Dah sampai dah ni. Okey. Dah ke ni? Boleh? Ya. Dah cikgu. Okey. Soalan B pula dia minta kat situ. Diberi bahawa D2Y dx kuasa 2 sama dengan 4x kuasa 3 campur 1. Kemudian apabila x sama dengan negatif 1, y sama dengan 1/2. Dan dia bagi lagi dy dx sama dengan 3. Okey. Ini persamaan utama. Ini condition dia. Ini tiga-tiga ni syarat dia, condition. Okey. Ungkapkan y. Bagus. Ni pakai yang ni. Memang pakai yang ni. Ungkapkan y. Maksudnya kita ada d2y dx kuasa 2. Jadi d2y dx kuasa 2 sama dengan 4x kuasa 3 campur 1. Bila kita kamir yang ini, nampak? Kamiran ni kita akan dapat dy dx. Sama dengan, ni kamir lah, kamir macam biasa. Kita akan dapat 4x kuasa 4/4 campur x campur c. Jadi 4 dengan 4 ni boleh settle. 4 bahagi 4 habis Sebadam je Okey. Jadi kat sini kita ada C. Sebab tu dia bagi condition. Ada maklumat dia bagi. Maklumat tu untuk mendapatkan nilai C. Apa nilai C kita? Kita ganti. Dy dx 3. X kita negatif 1. Negatif 1 kuasa 4 dapat 1. Gantikan negatif 1. Negatif 1 tambah C. Kosong. Jadi C sama dengan 3. C sama dengan 3. Jadi persamaan kita dia jadi yang ini dia akan memberikan satu persamaan baru iaitu dy dx. Dy dx sama dengan x kuasa 4 campur x campur 3. Nampak? Okey. Seterusnya dia nak apa? Dia nak y. Apa kita nak buat? Nak y. Lagi sekali formula kita. Kita kamerkan. Kamer ni. Nampak? Bila kita kamer kiri kanan tu kita akan dapat apa? Dy dx akan dapat y. Yang ini kita akan dapat x kuasa 5/5 campur x kuasa 2/2 campur 3x campur C. Lagi sekali. Sebab tu dia ada bagi ni. Y. Yang belum kita gunakan kat bawah ni. Untuk dapatkan apa? C. X sama. X sama aja. Tak berubah. Jadi kita substitute lah. Y kita 1/2. Yang ini negatif 1 kuasa 5. Negatif 1/5. Negatif 1 kuasa 2. Jadi positif 1/2. Negatif 1 tolak 3 campur C. Jadi kita akan dapat C. Alamak. Banyak cik. Okey, boleh ringkas. Dah nampak. 1/2 dengan 1/2 mati. Okey, jadi 3, 15, 16/5. Jadi C sama dengan 16/5. Jadi jawapan kita Y sama dengan X kuasa 5/5 campur X kuasa 2/2
campur 3X campur 16/5. Kalau nak bagi cantik, kau darab dengan 5 je semua. Kalau dah darab semua dengan 5, dah tak ada pecahan, kita buat dalam bentuk general form. Biasanya jawapan kamu dia akan bagi dalam bentuk general form. Tapi jangan buat macam ni. Soalan ni tak boleh. Kenapa soalan ni tak boleh? Soalan ni nak ungkapkan Y. Yang kacau Y. Okay? Boleh tengok? Ada soalan? Cuba tanya sebelum kita pergi soalan seterusnya. Tengok kejap. Nombor 10 dulu tadi. Ada soalan dulu, nombor 10 ni. Yang ni dulu Boleh Boleh ke? Banyak cikgu kena buat pengamiran. Penggambaran. Banyak ni banyak sikit lah penggambaran. Sebab kita nak dapat DYDX yang nak dapat DYDX yang sebab tak gantikan X tu. Lepas tu nak dapatkan Y pula. 2 kali lah penggambaran. Tapi kamu tengok sebab markah dia berapa dia bagi tadi? Markah dia 3 tau. Yang ni, markah dia 3. B ni kan. B ni 3 markah. Kamu tengok, nombor yang dia bagi nombor super simple. Nampak? Dia tak bagilah nombor canggih sangat sampai kena pecahan teruk-teruk, ganti ada bracket, tak ada. Kan? Sebab dia tak boleh bagi susah sangatlah sebab markah 3. Yang orang yang buat soalan ni, dia nak pelajar jawab adalah pelajar faham tak macam mana D2Y, D kuasa 2 nak turunkan kepada Y, kena turun 2 kali menggunakan pengamiran. Tahu tak buat pengamiran? Macam tu. Itu dia nak check. Faham. Boleh? Jadi untuk kertas satu sebenarnya, kamu kadang-kadang ada pelajar bila dia tengok topik, kamu dah belajar topik pengamiran, perbezaan, kamu rasa macam takut tau soalan dia. Susah. Tapi kamu kena ingat macam mana susah pun soalan tu, dia kena ikut markah juga. Dia tak bolehlah bagi soalan yang jalan kerjanya macam 10 markah dia ada 5. Tak boleh. Kan? Dia kena bagi ngam, kena bagi cantik sesuai dengan markah dengan kesukaran soalan tu. Kadang-kadang kebat tu nak starting je idea kita nak guna apa, nak buat apa, topik apa, kan? Apa formula yang sesuai. Itu yang kebat dia nak kena fikir tu. Nampak? Tapi jalan kerja dia tetap dia kena buat, kesukaran dia tetap dia kena buat berdasarkan kepada markah tu. Tak boleh lah. Dah lah kena fikir kebat tu soalan topik apa pun tak tahu. Kan? Tiba-tiba markah dia bagi 3. Sudah. Jalan kerja dah macam 10. Tak ada. Dia tak boleh. Kalau orang komplain dia susah nanti. Jenuh jawab kat akhirat nanti. Nombor 11. Okey, kita tengok topik nombor 11. Nombor 11 topik ni adalah binomial atau normal. Macam tu. Biasanya dalam kertas 1, dia ada soalan binomial dengan normal. Biasa duduk last sebab topik dia kebarangkalian ada belakang-belakang. Dia belajar. Okey. Soalan A. Dia bagi situ ada satu jadual. Itu dia bagi. Kalau kamu tengok jadual tu, saya tak payah tulis balik lah. Kan? Dia bagi kat sini adalah X. Ni ada ombak. B. N. P. Ni kita faham. Bila dia bagi tahu cerita pasal B ni, maksud dia, benda ni adalah binomial. N lah kan binomial ada formula N dengan P kan. Macam tu. Itu binomial. Okey. Cari nilai N, K dengan P. N, K dengan P. Jadi N dia mana? N dia semua. Paling senang sekali. N berapa? Semua. 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya paling besar berapa ni? 4. N 4. N bonus dulu. Nampak? Berapa markah? 1. Okey. Kemudian dia minta apa lagi? Dia minta kat situ K. K kalau kamu kena dalam kebarangkalian jumlah semua mesti 1. Jumlah semua mesti 1. Maksudnya K tu kita campur 16/81 campur 7/27 campur K campur dengan 16/81 campur dengan 1/81 sama dengan 1. Dia mesti dapat 1. Jadi kita tengok kat situ, kalau saya ini lebih kurang
32, 33, 33 campur 27. 33, 27. 70. Betul? 70. Jadi 70 per 81 campur K sama dengan 1. Jadi K adalah 11. Betul? 11 per 81. Betul ke? Kamu cuba kira dekat, betul tak? Saya kira dapat 1/3 tak cikgu. 1/3? Ha? Saya salah kira ni. 7 kali 3. 21. 21 campur 33. Alamak. Jauh. Betul. Macam mana saya campur ni? Okey. Salah campur ke? Sudah salah campur. Bukan 70. 21 campur 33. 21, 33, 54. Oh, jauh betul 54 54 jadi kat sini adalah 27. 27 boleh kecilkan. Bila kecilkan kita akan dapat 1/3. Okey. Campur salah. Aduh. Kan. Itulah kalkulator tak ada. Ha? Oh, kalkulator tak ada. Kalkulator. Saya malah pakai iPad tu. Okey. P pula macam mana? P. P ni kita kena ambil, biasanya kita ambil dekat kosong atau ujung-ujung. Kosong atau 4. Kan? P kita biasanya kita akan kira dekat kosong atau 4. Maksudnya kalau saya ambil dekat kosong, kalau apa jadi dekat kosong? Kalau ambil dekat kosong maksudnya P X sama dengan kosong sama dengan apa? 16/81. Itu kita ambil tu. Kalau saya ambil dekat kosong bila saya ambil dekat kosong, saya akan masukkan kat sini. Apa saya masukkan? Yang ini formula dia. Formula dia N. N kita berapa dia? 4C0 darab dengan P kuasa kosong. Nampak? Darab dengan Q kuasa 4. Okey? Jadi kalau kita ambil kosong, kalau kamu tengok, P mati yang tinggal Q. Kan? Jadi kita boleh ubah. Kita boleh ubah. Tak mau ambil P lah. Sebab kita soalan nak P tu. Soalan nak P. Jadi saya boleh ambil 4. Kalau saya ambil 4, kat sini 4, jawapan kita 1/81. 4 adalah 1/81, betul. Bila 4, sini akan jadi 4. Sini akan jadi kosong. Sama dengan 1/81. Yang ni best. Sebab apa? P yang tinggal. Okey? Jadi ni potong. Habis. Ni pun habis. Yang tinggal P kuasa 4 sama dengan 1/81. Jawapan kita P sama dengan 1/3. Sama. Sama. Boleh? Okay? Boleh cikgu, boleh. Kita boleh ambil. Tapi kalau kamu buat kosong boleh dapat Q dulu. Lepas tu tukar di P. Tak ada masalah. Markah dia 3 Ini untuk binomial. Okey, kita pergi dekat seterusnya B Boleh dah. Okey, nombor sebelah B. Saya nampak ada share soalan tu. Okey. Kamu dalam exam jangan jadi macam saya pakai kalkulator tau. Congak-congak salah. Habis. Rugi je markah. Kan? Okey, B. Soalan B dia bagi X, ombak, N. Berapa tu? 12.45. Kemudian tu apa? 9. Okey. 9 okey. Daripada sini kamu kena tengok. Bila dia bagi benda ni, ini adalah kita punya normal. Maksudnya taburan normal. Taburan normal, formula kita kat sebelah ni adalah mean dengan variance. Mean dengan variance. Okay, tu kena ingat. Yang ni kalau tak tahu ni habis kan tu Sangkutlah cerita dia.
Mean dengan variance. Jadi automatik kita akan dapat mean kita sama dengan 12.45 dan sisian piawai kita ada 3. Macam tu. Dia bagi variance. Okey. Cari nilai X apabila skor Z 1.35. Dah senang lah. Kan? Z sama dengan 1.35. Dia nak apa? Nilai X. Nilai X. Jadi formula kita Z sama dengan X tolak min per dengan sisian piawai. Z kita adalah 1.35. X tak tahu. Min kita 12.45. Sisian piawai kita 3. Ambil kalkulator darab. Cuba tengok dapat X berapa. Saya dapat 16.5. 16.5. Okey. Boleh dia senang sebenarnya. Boleh buat. Tapi kalau tak tahu mula-mula ni kacau ni. Ni. Kamu dah min tak ada, sisian piawai tak ada, kena ingat ni. Ni hafal ni. Okey. Dekat table tu ada kot, dekat table. Cuba kamu tengok normal table ada tak? Saya pun tak ingat. Normal table. Saya ada ke normal table? Sekejap, saya search sekejap. Oi, tepi. Kita boleh search kan ada internet. Kalau dalam exam boleh buat macam ni, seronok kan? Normal table. Standard ya. Ni semua normal table ni semua sama ke cikgu? Semua nombor dia sama je, bentuk berbeza. Kita kat Malaysia belajar macam lain, orang luar negara belajar macam lain. Oh, tapi dah sama je lah. Bentuk dia sama je. Cuma kita tengok dekat dia punya, dekat setiap table dia bagi maklumat. Ada biskut pula ni, macam mana biskut ni? Dia. Tak boleh kalau saya tak ada table ni. Ambil kat PDF cikgu yang sebelum ni ya cikgu. Yang soalan kebarangkalian. Okey. Dekat drive ada. Dekat mana? Soalan sebelum ni. Pilih atau kan. Taburan. Ni table ada. Okay. Jenuh cari. Baik tengok dalam ni, bawah ni. Dia tak bagi juga. Kamu kena hafal lah. Dia bagi XN01 je. Faham sendiri. Apa 0, apa 1. Dia tak bagi. Saya ingat dia nak bagi maksud dia. Dia tak bagi maksud lah. 01. Dia tak bagi maksud. Jadi kamu kena faham lah. Kalau 01 maksudnya 0 tu mean. 1 tu dia punya variant. Dia kena hafal lah. Ni dekat table tu dia tak bagi. Kena tahu sendiri. Okey. Dia kena hafal lah benda ni. Nampak macam mana kan? Okey. Kita dapat X ini soalan kedua. Soalan kedua. Ni 1B1 Soalan B2. Soalan B2 kat situ. Nilai K dengan keadaan P negatif K Z K sama dengan 0.7881. Eloklah saya buka table tadi tu. Nak cari benda ni kan. Okey. Kalau kamu dapat benda ni, kamu jangan pening-pening. Langkah pertama, saya ajar kamu nak cari benda ni. Nak cari benda yang dekat kebarangkalian ni. Buat ni dulu. Loceng. Buat loceng. Okey, kamu tengok. Okey. Satu negatif, satu positif. Maksudnya kiri kanan.
Negatif K, sini K. Kiri kanan. Kat mana lorek dia? Tengah-tengah. Okey, bila lorek tengah-tengah, kita kena bahagi dua ni menatang ni. 7881 tu kena bahagi dua. Kena ingat 7781 dia punya luas kawasan berlorek. Bahagi dua. Ataupun nak dapat ujung terus. Yang penting ujung. Jadi kamu boleh ambil 1 tolak ni bahagi dua. Boleh juga. 1 tolak 7881 bahagi dua. Cuba tekan kejap kalkulator. 1 tolak 0.7881 bahagi 2. Berapa dapat? Kosong point 10595. 105 95. 95. 95 tak ada kat table. 10595 tak apa, kita letak air lah dulu. 10595 saya letak je. Okey. Jadi kita kena cari dekat table kita nombor ni lah. Nak cari dapat. Itulah K. Nombor tu. Jadi kita kena buat macam saya ajar kamu. Saya akan buat kat sini. Benda ni kat dalam 0.10595 memang tak ada. Kita akan ambil yang dekat dengan dia, lebih sikit. Kan? Kita tengok tadi mana table saya tadi. Share kembali. Table. Syuh. Okay. Oh ini. Tak clear sangat ni. Nampak ke? Nak cari apa? 106. Macam 106 je. 1056 ada 1056 dia 59 1075 1075 paling dekat dengan dia, lebih kurang tak boleh. Jadi saya akan ambil 1075 sini. 1075 berapa? 1.24. 1.24. Okey. Kat situ. Okey. Tolak yang tu apa? 10 hilang pula tadi. 75. Okey. 0.1075. Bila kita tolak kita akan dapat negatif 1. Berapa ni? 75 tolak 59. 15. Lebih kurang 15 lah kan? Kita ambil 15 lah. Sekarang lebih kurang 15. Jadi 15 tolak dia dekat dengan 8. 15 dekat dengan 8. Okey. Macam tu. Dapatlah nilai K kita kat situ. Sebab nilai K kita adalah Z terus. Jadi K kita terus dapat adalah 1.248. Settle. Terus. Jangan tukar jadi X sebab dia bukan X. Dia bagi Z ni. Kalau sini X, cerita lain. Kita tukar. Boleh? Ingat lagi ke? Okey, kita teruskan masa kita ada sikit lagi. Saya akan terus masuk soalan seterusnya. Bahagian B ni apa? Bahagian B pula apa?
soalan last kali dalam bahagian ni nombor apa ni? Oh, saya lompat ke? 11, 12. Okey, 12. 12 vektor. Nombor 12 adalah vektor. Vektor pun senang juga. Vektor pun boleh buat. Ni kamu kena tengok balik taburan pun boleh buat ni. Taburan normal, binomial dalam exam boleh jawab nanti. Trial ni penting ni, dekat trial ni. Kan? Trial tu tanya dapat A plus lagi. A je. SPM betul baru A plus. Trial ni dapat A dulu. Jangan sampai tunjuk pandai sangat. Relax. Okey. Nombor 12. Diberi X sama dengan 2I tolak J. Kemudian Y sama dengan negatif I tambah 3J. Okey. Cari nilai P jika, wow. Dia bagi ada main jika pula kan. 2PX campur dengan 3Y selari dengan paksi Y. Okey, selari dengan paksi Y. Macam mana cerita selari dengan paksi Y? Okey. Kita tengok. Jadi cerita dia kalau kamu tengok, bila kita buat benda ni, yang ini lebih mudah kita tukarkan ke dalam bentuk vektor laju. Iaitu kita jadikan ni, gantikan 2P. X tu saya akan masukkan. X tu 2 negatif 1. Campur dengan 3. Y tu pun saya masukkan. Negatif 1, 3. Jadi kita dah dapat dalam bentuk I dan J kat sini. Tapi dalam bentuk ni lah. 2P, 4P tolak 3. 4P tolak 3. Bawah. Negatif 2P campur 9. Macam tu. Okey. Kemudian kita tengok apa cerita dia kalau dia selari dengan apa? Paksi Y. Okey, tengok paksi Y macam ni, paksi X, ni paksi Y. Okey. Vektor ni dia macam ni. Kalau dia duduk kat sini, kan? Kalau dia duduk kat situ maksudnya koordinat dia ada I ada J. Dia macam koordinat. Nampak? Tapi kalau dia selari dengan paksi Y macam ni, kan? Dia apa jadi kamu tengok? Dia X saja ada. Kan? Y tak ada. Dia X je. X saja ada. Y tak ada, Y kosong. Nampak? Dia duduk kat situ. Itu cerita dia. Dia hanya ada X. Kalau selari dengan paksi X, selari dengan paksi X kita ada Y je. Y macam tu. Okey. Jadi kat sini bila dia kata selari dengan paksi Y, maksudnya okey, paksi Y kita tu adalah X dia adalah kosong. X kosong pula. Y dia kosong. Y tak ada. Y dia ke sini kosong, sini adalah X. X ni kita tak tahu berapa. Sebab dia kata selari. Yang penting selari dengan paksi Y. Jadi kesimpulan kita apa kat situ? Kita ambil kat mana? Bawah ni. Yang bawah ni kita ambil. Atas kita tak tahu apa. X kita tak tahu apa. Sebab dia selari. Bila selari dia duduk kat mana-mana kita tak tahu. Cuma yang kita tahu Y kau tak ada. Y kau kosong. Jadi kita akan ambil terus keluarkan negatif 2P campur Q sama dengan kosong. Jadi campur Q pula tak dapat lah. 9. Okey. Jadi negatif 2P sama dengan negatif 9. P dapat 9/2. Macam tu. Okey. Ini 3 markah ni. Kalau dia kata selari dengan paksi X. Kan? X tak ada pula. Dia selari. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya? Dia tak payah pakai lambda bagai cikgu. Tak payah pakai. Kalau selari dengan paksi tak payah. Kalau garis kena. Paksi tak payah. Kalau dia kata segaris baru. Segaris selari. Dia bagi 2 persamaan, 2 benda, segaris dengan selari baru pakai lambda. Yang ni patutnya pakai lambda tapi sebab dia pakai dibandingkan dengan paksi, tak payah. Lagipun ni kita 1 kan cikgu. Kita 1. Markah dia 3 kan? Yalah kot. 3.
Boleh okey. Kita Boleh. pergi dekat B pula. B. Apa cerita dengan B ya, Padam ni B dia ada bagi gambar tu B. Tengok B. Okey. Ada gambar ni susah saya nak tunjuk ni. Lebih kurang lah. Tunjuk lebih kurang lah. Okey. Dalam rajah 12 menunjukkan vektor OR. Dah buat saya dah habis ni. Sama dengan H, tak pakai dah biru. OR sama dengan H, OS sama dengan K, OP dan PQ ada dekat gambar rajah. Okey. Soalan dia kat sini, dia minta ungkapkan vektor yang berikut dalam sebutan H dan K. Jadi OP. Yang ni saya kena tunjuk kat sini lah. Okey. Sekejap. Tengok. OP kan. OP. Jadi saya akan ambil kat sini. Draw. Garis lurus. Okey, OP ni OP. Okey. Jadi kita nak ni, tengok ni, OR ni kan, apa saya buat? Kita panjangkan dia. Sekejap, saya tukar warna. Okay, OR ni panjangkan. Panjangkan. Kalau OR kau panjangkan belah kiri, Mamat ni pun kamu kena panjangkan juga. Tapi kita kena buat selari dengan dia kat sini, kat atas. Kalau mula seorang daripada O, seorang lagi kena mula dekat P. Tapi mesti selari dengan ni selari. Selari tengok. Sini. Selari. Sampai bertemu. Okey. Dia akan jadi tempat persilangan tu. Kamu nampak? Kan? Dia persilangan ni kita boleh kira. Tengok boleh kira dah. Jadi kalau kamu kira kat situ, kamu akan dapat. Tengok. Untuk siapa ni? H 1, 2, 3. 3H. Boleh faham? 1, 2, 3H. Kemudian pergi kat P. Pergi kat P, K kita berapa? 1, 2. 2K. Jadi 3H campur 2K. Itu jawapan kita. 3H campur 2K. Jadi itu siapa? OP OP sama dengan 3H campur 2K. Sama. Dia nak apa pula? Dia nak PQ. P nak pergi ke Q. Okey? Tadi O pergi, ni P nak pergi ke Q. P nak pergi ke Q. Tengok mana PQ? Garisan ni. Garisan ni saya boleh buat dia P nak pergi ke Q, saya buat siapa dulu? Kita boleh buat P dah ada ni. Terus tapi kalau kita buat belah sini dia terkeluar. Jadi kita kena buat sebelah sini. Kita keluarkan tengok jap. Warna merah balik. Yang warna merah ni saya buat selari belah sini pula. Daripada P dulu. Dia main segi 4 selari je sebenarnya. Lepas tu warna kuning, tak nampak pula warna kuning, tukarlah warna hijau. Okey. Yang ini dekat Q. Mesti selari dengan K Selari dengan K pula, dia tarik. Saya 2K cikgu. Betul ke cikgu? Saya buat dapat 2K. Betul ke cikgu? Yang mana? PQ. Yang Kejap. Saya tengok juga. Banyak K ni. K ni 1, 3. Tiga dia syak. Jadi jawapan kita P nak pergi ke Q adalah ni lawan arah H. Lawan arah H maksudnya negatif H. Sini negatif H.
Okey, dekat sini kalau saya letak kat sini adalah negative H. Oh, sah. Negative H. Itu. Dekat bawah ni pula dia lawan arah K pula. Dia lawan arah K sebab kita nak pergi daripada P pergi ke Q. Lawan arah K. Berapa kali K? 1, 2, 3. Jadi negatif 3K. Kamu tengok, cuba fahamkan. Dia pakai itulah konsep dia. Konsep dia kita gunakan kalau ada gambar rajah vektor ni, kita kena pakai segi 4 selari. Jadi PQ tu kita akan dapat jawapan kita daripada P nak pergi ke Q, negatif H tolak 3K. Nah, yang tadi O nak pergi ke P. Cuba fahamkan kejap. Boleh? Tengok. Kalau saya letak anak panah lagi senang kot. Kan? Panah. Saya padam. Clear all drawing. Untuk PQ kan. Pakai anak panah tengok. Untuk PQ maksudnya yang ini dekat ni je. King. Tadi dah dapat jawapan kemudian sini pergi sini. Sebab saya nak selarikan tu. Yang ini selari dengan H. Tapi lawan arah. Sama besar. Maksudnya tu negatif H dapat tu. Yang ini pula selari dengan K. Pun lawan arah. Sebab tu kita akan dapat apa? 1. Sebab K 2 kotak. Jadi 1, 2, 3. Betul. Boleh ke? Okey. Jadi cantiklah tu. Kita habislah bahagian A. Tinggal bahagian B. Jadi bahagian B tu insya-Allah tak sempat lagi ni. Bahagian B. Tapi saya akan sentuh satu soalan. Iaitu soalan cert. Sekejap. Tengok bawah ni. Okey. Soalan first kali. Soalan bahagian B. Yang ni saya sentuh. Kita sempat. Ada masa sikit lagi. Tapi kalau dalam exam boleh jawab dekat ni semua ni dah dahsyat dah. Banyak dah ni jawab sebenarnya. Kita tengok ni markah dia banyak ni 8. Bila bahagian B markah dia ada 16, dia pilih 2 soalan. 8. Nombor 13 jika set 6 X, ni tulis jauh-jauh bagi nampak. Puati. Sama dengan set 5 X. Dekat-dekat nanti tercantum kacau. Campur set 5 gitu. Cari nilai X dan beri jawapan dalam bentuk P set Q. Maksudnya dia tak mau ada pecahan. Jadi simple soalan senang aja sebenarnya. Tengok ni dia nak X. Jadi apa kita buat? Bila nak X dengan X ni kena combine dulu. Ni dengan ni kena combine. Jadi kita akan dapat set 6 X tolak set 5 X sama dengan set 5. Ni faktorkan X keluar. Yang tinggal set 6 tolak set 5. Jangan pakai kalkulator. Kau pakai kalkulator habis cerita. Tak dapatlah set tu. Kecuali kalkulator yang canggih dapat. Okay. Jadi X sama dengan kena buat bahagi set 5 per dengan set 6 tolak set 5. Yang ni yang dia nak tengok sebenarnya. Iaitu kita panggil dia menisbahkan penyebut. Kamu kena gunakan kita panggil conjugate.
Yang ini dia nak tengok kau buat ni. Nisbahkan penyebut. Kan? Kai conjugate kat sini. Masukkan conjugate dia. Siapa yang bawah dia? Cert 6 campur cert 5. Cert 6 campur cert 5. Jadi kita akan dapat jawapan. Yang ini atas kembangkan saja. Kembangkan saja. Ni dengan ni akan dapat cert 30. Ni dengan ni 5 kali 6 30. Campur dengan cert 5 tinggal 5 saja. Per dengan yang ini punca kuasa 2 6 tolak 5. Jadi jawapan kita akan dapat cert. Oh dia nak susun. Dia nak P dulu. Cert dekat belakang. Jawapan kita 5 tambah dengan cert 30. Dah. Lepas tu kita check. Cert 30 tu boleh ringkas tak? Macam mana nak check ringkas? Kita letak nombor kuasa 2. 1, 4, 9, 16. 30 boleh dengan 1? Memang tak ada. Dengan 4 tak boleh. 9 tak boleh. 16 tak boleh habis. Dia tak boleh simplify. Dia hanya boleh simplify kalau dia boleh bahagi dengan nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Kalau dia tak boleh bahagi, tak boleh simplify dah. Itu je jawapan dia. Okay. Markah 2 je. Tak banyak mana pun. 2 markah je. Kalau kamu ada kalkulator canggih tu buat dapat terus. Dapat ni terus. Kalkulator Sapuan dapat ni terus ni. Sapuan kan? Kalkulator putih tu dapat ni terus. Betul tak? Dapat. Dapat terus. Jadi kamu kena tunjuk jalan kerja. Kamu buat je. Buat ada letak conjugate jawapan terus. Tak yakin ke? Okay. Kita pergi B Saya laju sikit lah. So, kita nak habis. Ni 16 markah. 8 markah. Okay, B. Soalan B kat sini diberi log 8P. Log 8P tolak log 2Q. Okay, sama dengan kosong. Kalau kosong best. Bonus kalau kosong. Soalan kalau dia bagi sama dengan kosong, paling best bonus. Pindah sebelah aja. Log 8P sama dengan log 2Q. Okay, dan saya pernah ajar kamu, asas dia boleh sama dengan menggunakan kuasa. 8 dengan 2 ada kaitan, iaitu kuasa 3. Jadi kamu hanya perlu letak kuasa 3 sini, letak kuasa 3 sini. Bila letak kuasa 3, dia terus jadi kat situ adalah log 8P sama dengan log 8Q kuasa 3. Potong, jawapan siap. P sama dengan Q kuasa 3. Selesai. Ini kita boleh gunakan kuasa untuk samakan asas dia. Okey. Saya berikan C. 3, 2X tambah 1 campurkan 2X sama dengan 56. Okey. Kat sini kita akan nampak ada satu yang obvious. Jadi 2X dengan 2X ada nampak? Jadi kita kena pecahkan ni supaya kita boleh faktorkan 2X. Pecahkan 3, 2X, 2 kuasa 1. 2X sama dengan 56. Faktorkan 2X keluar. Yang tinggal kat sini 3 dengan 2, 6. Campur. Yang ini habis tinggal 1. Jadi kamu akan nampak nombor dia datang. Nombor dia datang kenapa? 6 campur 1, 7. Bila 7 maksudnya kita akan tinggal 2 kuasa X sama dengan 56 bahagi 7, 8. Terus dapat jawapan. X sama dengan 3. Sebab apa? 8 adalah 2 kuasa 3. Okey? Jadi macam itulah untuk kelas hari ni, takat ni dulu insyaAllah. Saya pun tak boleh tahan kamu lama sangat. Saya nak ambil masa lebih tak boleh. Mak ayah dah tunggu kat bawah. Okey? Jadi nanti mak ayah lambat. Dia tunggu, dia marah. Dia tunggu anak dia balik tuition. Okey? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni minggu exam. Kalau kamu nak tanya ekstra, kamu WhatsApp saya terus. Okey? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum. Saya Cikgu Azman. Bye-bye. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan PM baru. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu.